أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang pertama yang dimuliakan, dia dihormati Tuan Nazir, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh para pegawai dan jawatankuasa masjid. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita melafazkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang masih lagi Allah taala kurniakan kepada kita pada pagi ini. Ya, dapat sama-sama kita beribadah kepada Allah dan kita berada di dalam taman syurga yang telah disebut oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya nak memulakan membaca sebuah kitab kecilnya yang bertajuk 40 hadis cinta pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, 40 hadis yang berbicara berkaitan dengan cinta pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, bila mana kita baca hadis ini, dia ada 3 perkara yang insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan buka kepada kita dan anugerahkan kepada kita. Yang pertamanya ialah kita akan mengetahui perkara-perkara yang dicintai. Ya, amalan-amalan insan-insan, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, moga-moga saya dengan tuan-tuan termasuk salah seorang daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana tuan-tuan sekalian kita ketahui bahawa ada orang menjadi kekasih-kekasih Allah. Ya, di kalangan para nabi, para anbiya, para mursalin, para aulia, para salihin, siddiqin, ni orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah, sebagaimana kita baca Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Dan banyak lagi lah ayat-ayat, insya-Allah kita baca hadis-hadis ni yang akan menceritakan kepada kita golongan-golongan yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, insya-Allah kita akan belajar juga perkara yang menjadi wasilah, ya, perantara seseorang yang akan memperoleh cinta Allah. Bagaimana kita nak mengetahui perkara-perkara wasilah-wasilah yang akan membawa kita semua, ahli keluarga kita, dicintai oleh Allah. Yang keempatnya ialah kelebihan apabila seorang itu telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, secara ringkas saya sebut dahulu tuan-tuan sekalian bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata setengah ulama'nya, nabi-nabi lain dia datang dalam kehidupan umat masing-masing membawa risalah agama. Tapi Nabi kita Muhammad ni dia ada bawa 2. Pertama dia bawa agama, iaitu Islam. Yang kedua dia bawa mahabbah. Dia bawa cinta dan kasih sayang. Sebab tu satu-satunya Nabi yang bergelar Habibullah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, insya-Allah saya nak terus kepada bacaan hadis yang pertama insya-Allah, ya, pada pagi ini. An Abi Hurairah, ya, daripada Sayyidina Abi Hurairah. Saya yakin tuan-tuan, ya, Sayyidina Abi Hurairah ni kita sudah sedia maklum, salah seorang daripada sahabat Nabi antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan gelarannya ialah Abi Hurairah. Nama asalnya ialah Abdul Rahman bin Sakhr. Abdul Rahman bin Sakhr. Ini tuan-tuan kita sedia maklumlah. Kenapa nama Abu Hurairah? Abi itu bapa, Hurairah tu kucing kecil. Ya, kerana dia ada seekor anak kucing, Nabi bagi gelaran kepadanya bapa kucing kecil. Anak kucing lah tuan-tuan sekalian. Hurrah kucing besar, Hurairah kucing kecil. Ni memberi maksud kepada kita bahawa kalau kita nak bagi gelaran-gelaran kepada kawan-kawan kita lah tuan-tuan, panggilan-panggilan pada sahabat-sahabat kita, boleh tak boleh? Maka hukumnya harus. Kalau sekiranya sahabat kita tu dia suka, dia seronok, dia boleh terima gelaran tersebut. Ya. Tapi dalam kalangan masyarakat kita ni jarang guna bapa kucing. Betul ya?
bapa ayam ada. Tapi tak boleh bagi nama tu tuan-tuan. Kenapa? Kerana bahasa tu bahasa yang menghina. Jadi haram hukum dia, menyebabkan sahabat kita rasa terhina, terkilan dan sebagainya. Okeylah. Anna Rasulullah, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, innallaha. Baik, pertamanya sebelum saya baca hadis ni tuan-tuan sekalian, yang setakat saya baca hadis-hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan inna. Inna ni ialah suatu perkataan, kalau dalam bahasa Arab dinamakan adatut taukid. Satu perkataan untuk Nabi tegaskan sungguh-sungguh. Jadi dalam perkara berkait dengan Allah mencintai hamba-hambanya ni, bukan benda biasa-biasa tapi benda sungguh-sungguh. Ya. Baik, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu. Yuhibbu ni adalah perkataan yang memberi makna cinta, kasih, sayang. Tetapi Nabi menggunakan perkataan, satu kata kerja yang memberi makna masa sekarang dan akan datang. Maknanya ada orang atas muka dunia ni sungguh-sungguh Allah ni dia cinta kepada orang itu bila sekarang ni Allah mencintainya, dan sampai akan datang nanti. Ya, di saat dia meninggal pun Allah mencintainya, di saat Allah bangkitkan dia di akhirat nanti pun Allah mencintainya. Itu perkataan yuhib, iaitu perkataan kata kerja fi'il mudhari'. Kalau kita belajar bahasa Arabnya, kata kerja yang memberi makna sekarang dan akan datang. Juga setengah ulama mengatakan dia memberi makna al-istimrar, berterusan. Allah Ta'ala ni bila mana dia cinta seseorang, dia tidak akan ada sekejap cinta, sekejap tak cinta. Macam kita ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang bercinta juga ada. Tapi dulu-dulu cinta, sekarang benci. Ya ke? Dulu I cinta kat dia, tapi sekarang I benci betul-betul. Mana ada cinta selepas cinta itu? Tuan-tuan, minta maaf saya sebut sikit lah. Masa saya duduk mengaji dengan guru saya tu, ni kitab yang dikarang oleh saya pun minta maaf saya sebut. Ya, buku ni disusun oleh Syekh saya, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Baqir Asani hafizahullah ta'ala. Beliau banyak mengajar kita, ya, anak-anak murid beliau, apa makna cinta. Dia kata salah satu, minta maaf saya sebut, ni cara ringkas dah. Apa makna cinta? Cinta ialah suatu perasaan yang tidak akan ada selepasnya benci. Itu cinta. Kalau selama mana kita mencintai seseorang selepas itu membenci, maka sebelum itu bukan cinta. Kerana cinta tidak akan ada benci selepasnya. Boleh tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan macam mana buat masa apa yang ada ni? Kejap cinta, kejap benci, kejap cinta. Itu bukan cinta. Habis nak nama apa ustaz? Bagilah nama apa pun, tapi dia bukan cinta. Sama juga Syekh saya kata, cinta ni dia akan sentiasa memberi, dia tidak akan meminta. Dia memberi. Boleh ya? Kalau seseorang itu mencintai seseorang, tiba-tiba dia meminta orang itu memberi kepadanya, itu bukan dia mencintai orang itu, tapi dia mencintai dirinya untuk dipenuhi kehendak dia. Itu cinta. Satu lagi ialah, tuan-tuan sekalian, cinta ni dia tidak menuntut sesuatu yang daripada orang yang dicintai. Contoh saya bawa contoh lah tuan-tuan sekalian. Masa muda-muda dulu, orang dulu kan, dia cakap kat orang tu dia cinta, I love you. Dia cakap dia cinta. Kemudian dia tanya balik, you love me. Itu bukan cinta. Cinta ni hanya memberi. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Sama kita mencintai seseorang, sama ada orang itu cinta kat kita atau tidak mencintai kita, itu hak dia. Hak kita mencintai dia, selesai. Tapi di saat kita kata saya cinta awak, kemudian saya nak tanya, awak tu cinta tak pada saya? Itu bukan cinta. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mencintai kita selaku umatnya. Ya, sama ada kita taat padanya atau kita ikut dia tetap mencintai kita. Dia sentiasa berdoa supaya Allah ampunkan dosa kita. Bahkan dia mencintai kita sebelum kita ada atas muka dunia. Tuan-tuan sekalian, Nabi dah wafat 1400 tahun dulu. Nabi cinta tak pada umatnya? Nabi mencintai umatnya. Sebelum umatnya lahir pun Nabi sudah mencintai. Tuan-tuan pelik tak? Saya cinta kepada orang yang tidak ada. Tuan-tuan ada tak? Boleh tak kita cakap? Nampak saya macam macam Tuan Haji akhir-akhir ini? Ya, saya sedang mencintai. Cinta siapa? Cinta orang yang tidak pernah ada. Mungkin dia akan ada, akan datang. Tuan-tuan, orang kata ni, Tuan Haji ni dah jadi apa dah ni? Nampak macam ustaz. Ustaz nampak happy je akhir-akhir ni. Ya, saya nampak happy sebab saya sedang mencintai seseorang. Siapa ustaz? Orang tu belum ada. Sudah. Tapi Nabi atas nama cintanya sebagai Habibullah, kekasih Allah, dia mencintai umat sebelum umat itu belum ada. Okey tuan-tuan sekalian, itu sedikitlah saya nak sebut bahasa interaksi dengan bahasa yang Nabi sebut. Pertama, Nabi kata sungguh-sungguh.
Siapa? Allah. Bagaimana Allah? Yuhibbu, sekarang ini dan sama pada masa akan datang nanti. Allah bila mana dia cinta, dia tidak akan pernah membenci. Berterusan. Siapa yang Allah cintai? Ni tuan-tuan, dalam hadis pertama ni ada 3 golongan. Harap-harap saya dengan tuan-tuan termasuk dalam golongan inilah. Yang pertama, samhal bai', iaitu orang yang memberikan kemudahan ketika menjual. Ini kalau orang bisnes lah tuan-tuan sekalian, bisnes menjual beli. Dia ada 2 di sini. Pertama, orang yang memudahkan, memberi kemudahan ketika menjual. Samhas syira, dan orang yang memberi kemudahan tak kala membeli. Ni tuan-tuan, kalau kita pergi ke kedai kita yang membeli ni, jangan terlalu menekan sangat penjual tu. Ataupun kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya. Berapa ni tuan? Dia kata ni 50. Oi, mahalnya. Ni saya tak pernah jumpa lagi kedai yang jual mahal. Macam-macam kita kata. Kalau nak beli, tak nak beli sudah. Kalau nak tawarlah sikit sebanyak. Jangan cakap benda-benda yang menyebabkan jadi susah. Urusan jual beli tu jadi susah. Lepas tu penjual pula, tuan-tuan sekalian menyusahkan juga. Ya, akhir sekali tuan nak tak nak ni? Ialah mahal sangat sudah keluar saja. Sudah tuan-tuan sekalian tak boleh gitulah. Pergi cari kedai lain. Tuan-tuan sekalian janganlah pandai-pandailah. Tapi saya ni tak mahir sangat dalam bidang ni, tapi tuan-tuan mungkin dalam bidang orang bisnes dan sebagainya, dia tahulah bagaimana jaga pelanggan. Pelanggan pun janganlah over sangat tuan-tuan, mentang-mentang penjual tu mudah berkira, tawar sampai apa? Sampai orang panggil, saya pernah sebut pada tuan-tuan dulu, orang Arab ni, Arab Mesir lah tuan-tuan sekalian, yang saya agak lama sikit di Mesirnya. Kita dah tahu dah cara dia jual. Kadang-kadang kita pergi tanya berapa ni? 50. Awal-awal lagi 50. Yang kita tahu benda tu taklah sampai 50, paling-paling mahal apa 15. Dia letak 50. Saya kata akhir kalam. Akhir kalam ni harga paling akhir lah, boleh lah bagi. Dia pun buat temenung tuan-tuan. Ini dia punya trik dia lah. Dululah dia buat temenung. Okey. Baik. Buat berapa? Aku bagi 30 lah. Daripada 50 jadi 30. Mesti harga dia bawah lagi tu. Kita pun cakap lah, turunlah lagi akhir kalam. Kita pun itulah janggut dia sikit tuan-tuan. Orang Arab ni dia kena gosok perut dia. Arab Mesir lah, Arab lain saya tak tahu lah tuan-tuan sekalian. Tapi Arab Yaman lagi mudah. Saya duduk juga di Yaman. Kita gosok-gosok perut dia pun bagilah. Okey, bagilah. Berapa? 20 lah. Daripada 50 jadi 20. Mesti harga rendah lagi. Akhir sekali kalau kita nak tahu harga tu berapa, kita cakap RM5 boleh? 5 Juni. Kalau tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dia akan marah kat kita. Benda yang tak logik. Dia kata dia dah bagi daripada 50 jadi 20, kita minta RM5. Dia cakap apa kat kita? Dia kata sanah gai. Sanah gai tu boleh. Aku bagi RM5, kamu datang tahun depan. Kalau dah cakap macam tu, dia marah lah tu tuan-tuan. Dia marah. Maka ambil je lah RM10 ke. Habis kalau tak bagi 5 berapa? Dia kata ya Allah RM10. Bagilah. Daripada 50 dia jadi 10. Maknanya berapa harga dia? Tu nak bagi tahu tuan-tuan. Tapi kita ni kadang-kadang kita buat macam tu. Akhir sekali bila mana kita baca hadis ni, berapalah dia dapat untung tuan-tuan, sampai pada 50 dia jual, kita minta sampai RM10. Berapalah harga jadi, menyusahkan dia. Ataupun dia bertegah sangat. Yang ini Allah tak suka tuan-tuan. Tapi pandai-pandailah orang berniaga, dia tahulah macam mana cara, tapi jangan terlalu menyusahkan sangat, tetapi memudahkan orang membeli, begitu juga memudahkan menjual. Baik, yang ketiganya ialah samhal qada. Golongan ketiga yang dicintai oleh Allah ialah samhal qada, iaitu orang yang memberi kemudahan dalam memutuskan sesuatu perkara. Al-qada ni kalau kita belajar, dia pecahan daripada perkataan qadi. Qadi itu hakim, ataupun boleh juga disebut pemerintah yang mengetuai sesuatu perkara, urusan, untuk dia buat keputusan. Macam kita lah tuan-tuan, kadang-kadang kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang suami, keputusan di tangan kita. Tapi kita ni kalau nak jadi suami yang dicintai oleh Allah, walaupun kita ketua keluarga, kita mampu buat keputusan apa saja untuk isteri dan anak kita. Nak tak nak, mahu tak mahu, dia kena ikut. Tapi kita kena memudahkan urusan mereka. Ya. Nak tunjuk contoh ke tuan-tuan? Ni contoh masing-masing lah kan. Isteri minta apa, anak-anak kita minta apa tuan-tuan. Kadang-kadang dia bawa balik jodoh lah. Orang sekarang kan, ayah, papa cuba tengok ni, saya rasa saya berkenan. Kita pun tengok, okey lah tuan-tuan sekalian. Kau nak berkira sangat, ni kerja apa ni? Ni gaji dia berapa ni? Ni anak siapa ni?
Ini macam-macam kita tanya, terlalu kalau kita tengok pada zahirnya, ya kadang-kadang manusia ni nak cari yang sempurna tak ada. Ya. Carilah dunia atas muka dunia yang sempurna tidak ada. Maka pandai-pandailah kita tuan-tuan, sebab kita boleh buat keputusan, dak ayah tak setuju. You nak, you tak nak, ayah tak setuju. Boleh tuan-tuan sekarang berapa ramai anak-anak yang kecewa, ya, yang derita dengan keputusan kita. Contohlah tuan-tuan. Jadi kita yang ada buat keputusan ni, janganlah terlalu menyusahkan. Baik, kita baca sedikit keterangan. Ringkas aja keterangan dia tuan-tuan. Hadis ini menjelaskan keutamaan bagi orang yang memiliki sifat bermurah hati dan berlapang dada di dalam berurusan kepada sesama manusia, terutama tak kala berjual beli. Ini salah satu contoh lah. Contoh umumnya ialah orang-orang yang dia selalu memudahkan, bermurah hati, berlapang dada, tak berkira sangat dalam buat urusan apa-apa dengan seseorang. Macam kadang-kadang, minta maaf tuan-tuan, saya bawa satu contoh. Saya pernah bertemu macam, ialah kadang-kadang kita ustaz ni ada masalah itu, ada masalah ini. Wallahualam lah tuan-tuan sekalian, masalah tu yang mendatang kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita terpaksa batal kuliah. Macam kadang-kadang AJK Biro Dakwah ni, kita kata Tuan Haji minta maaf, saya ni ada hal penting tak dapat nak hadir. Okey, tak apa. Tapi kita ustaz ni nak kena pandai. Dia juga cakap awal-awal lah tuan-tuan sekalian. Tapi kadang-kadang kita pun tak jangka. Dekat-dekat ada berlaku sesuatu, kita pun terpaksa itu ini. Tapi ada setengah tu okey, baik. Mudah dia, insya-Allah Allah mencintai dia. Tapi saya pernah satu kali tuan-tuan sekalian, ya, pernah satu kali tuan saya tak dapat hadir. Kenapa ustaz tak dapat hadir? Saya kena balik kampung segera. Berapa hari ustaz nak balik? Tak boleh tangguh dulu ke? Tangguh dulu. Sekata tak boleh tangguh, ni masalah keluarga ni. Okey, ustaz nak balik berapa hari? Bila ustaz nak bertolak? Ustaz nak datang bila pula? Tuan-tuan, habis dia tanya macam polis. Macam polis buat siasatan. Habis dia tanya, lepas tu ustaz ni macam mana ni, nak ganti bila ni? Saya kata bulan depan lah. Nak ganti bila? Mana boleh bulan depan, ustaz dah batalkan hari ni, ustaz kena ganti juga macam-macam mana pun. Tuan-tuan sekarang sudah. Habis dia tanya nak balik berapa hari, nak jumpa siapa. Saya kata mak saya sakit. Mak sakit apa? Berapa lama dah dia sakit? Habis tuan-tuan dia tanya. Saya kata satu helai tu, saya kata ginilah tuan, nanti saya senarai 1, 2, 3 itu sampai habis saya hantar je lah. Saya tak tempat nak jawab ni. Tak ada lah tuan-tuan, bukan apa sangat. Ada orang ni subhanallah, dia tanya habis. Takkan kita nak cerita semua? Ni contohlah menyusahkan tuan-tuan. Ada kadang-kadang tuan, macam mana kita okey boleh insya-Allah, macam mana tak boleh, tak boleh nak macam mana dah tak boleh. Tapi munasabah lah tuan-tuan, tidakkah benda yang tidak munasabah. Okey ya. Baik, yang kita sedang berbicara sekarang ni antara contohnya ialah di saat berjual beli. Mahu pun tak kala menjadi pemimpin. Ya, mentang-mentang kita ada kuasa, kita buat satu ketegasan yang tidak sepatutnya, yang tidak selayaknya, dia tidak sesuai. Contohnya lah. Tapi kalau sesuai tu, dia lebih tahulah. Sifat bermurah hati sebenarnya menzahirkan bahawa pemiliknya tidak memiliki keterikatan hati terhadap harta. Jadi orang yang berjual beli ni tuan-tuan, dia tak berkira sangat. Apa contohnya? Maknanya jiwa dan hati dia ni tidak terikat dengan kebendaan. Maka dia memudahkan urusan berjual beli. Di sini sebenarnya Allah cintai orang-orang yang hatinya baik, hatinya bermurah, hatinya tidak terikat dengan dunia. Itulah sifat yang ada pada kekasih kita, iaitu baginda Nabi SAW yang sentiasa bermurah hati dan berlapang dada, terlebih lagi dalam urusan yang melibatkan umatnya yang tercinta. Tuan-tuan sekalian, ada satu kali Nabi ni, padahal Nabi boleh buat keputusan. Nabi ni dia bawa syariat dan dia boleh tentukan apa saja. Yang ni haram, yang ni kena macam ni. Kan ada seorang sahabat tu, ya, sahabat pun manusia juga tuan-tuan. Dia pergi lalu satu kebun, dia tengok seorang perempuan kan, dia pun rasa berkenan, dia pergi peluk, dia cium. Tuan-tuan jangan pula kata, sahabat pun macam tu. Tuan-tuan manusia. Dia peluk, dia cium, makin sekali dia rasa bersalah. Nampak perempuan pergi peluk, cium, dia pun rasa bersalah. Maka dia pun datang jumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah, aku dah buat dosa, aku peluk orang perempuan, aku cium dia. Rasulullah kata apa tuan-tuan? Okey, baiklah, kamu pergi ambil wuduk, pergi solat. Kemudian lepas solat dia datang lagi, wahai Rasulullah, macam mana? Dia kata, Allah dah ampun dosa kamu. Kalau kita agak-agak macam mana? Agak-agak seorang jemaah datang jumpa kita, Ustaz, saya dah peluk orang perempuan Ustaz kat luar tadi, saya cium dia. Macam mana? Ini kena report polis ni. Sudah tuan-tuan sekalian. Tak boleh ke Ustaz saya bertaubat? Mana boleh bertaubat? Sudah. Ni tuan-tuan, itulah pandai-pandai tuan-tuan. Ada seorang perempuan datang jumpa Nabi, dah mengandung dah. Wahai Rasulullah, aku berzina. Ya ke kamu ni? Ya, mana bukti? Ni perut aku dah ni.
Okeylah, baiklah, baliklah dulu. Lahirkan anak tu. Kalau agak-agak kita macam mana tuan-tuan? Okey, balik dulu, lahirkan anak. Dia datang lagi. Dia datang lagi bawa anak. Bila mana dia datang lagi bawa anak, Rasulullah kata, okey, anak dah pandai makan. Belum lagi. Okey, balik dulu. Jaga anak biar sampai dia boleh makan sendiri. Beberapa kali datang, barulah selepas itu dia ambil tindakan. Itu Rasulullah, tuan-tuan, begitu sekali mencintai dan lembut dia punya budi bicaranya. Padahal Rasulullah ni dia boleh cakap, okey, baik, ya, rejam dia ni saja. Ambillah tindakan apa-apa yang sepatutnya, tapi tidak, tuan-tuan sekalian. Itulah indahnya Islam. Kenapa? Kerana Islam ni dia hidup dengan rasa mahabbah, rasa cinta. Sebab tu tuan-tuan minta maaf kalau saya sebut kata silap, tuan-tuan boleh tegur saya. Salah satu ujian yang terbesar, terberat kita umat Islam di Malaysia ni ialah sebahagian umat Islam membenci umat Islam yang lain. Hanya atas nama satu perkataan politik. Satu perkataan ini tuan-tuan begitu sekali dahsyat masuk dalam hati kita, akhir sekali kita benci sesama saudara se-Islam dengan kita. Ini bercanggah dengan jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak cinta orang macam ni. Orang yang hatinya dipenuhi dengan kebencian, kedengkian. Allah tak cinta orang macam ni, tuan-tuan. Apa makna cinta? Lawan dia apa? Cinta lawan dia murka lah. Cinta lawan dia benci lah. Maka Allah benci orang yang sentiasa membenci umat Islam, umat Nabi Muhammad. Apatah lagi ada, tuan-tuan, ada, minta maaf saya sebut, ada setengah-setengah ustaz ni pula duk sibuk nak kafirkan orang. Kan? Baru ni siapa baru ni? Baru ni Ustaz Muhaizat ke apa? Tuan-tuan ada dengar isu Ustaz Muhaizat, orang kafirkan Ustaz Muhaizat ni? Kan? Nabi datang susah payah berjalan kaki 400 km, tidur dalam gua daripada Mekah, berjalan kaki pergi Madinah, tidur dalam gua. Kenapa? Kerana nak bawa manusia yang kafir itu kepada Islam. Tiba-tiba kita yang dah Islam ni pun kita nak kafirkan. Ini perangai-perangai manusia yang suka buat keputusan ke atas orang lain yang tidak sepatutnya dia buat keputusan. Ni tak jadi ketua lagi ni. Ni tak jadi pemimpin lagi, baru jadi ustaz saja duk sibuk nak kafirkan orang. Contohnya, duk sibuk nak syirikkan orang, duk sibuk nak bid'ahkan orang. Ni orang-orang ni tuan apa jiwa dalam dia? Tidak ada sifat kasih sayang. Tidak ada berlapang dada. Hukum adalah hukum, betul. Kita tidaklah menafikan bahawa hukum haram adalah haram, hukum syirik adalah syirik. Ya, tapi jangan terlalu mudah kita mengharamkan sesuatu perkara ataupun mensyirikkan sesuatu perkara. Kenapa? Kerana latar belakang ni tuan-tuan, kadang-kadang banyak benda yang kita kena teliti. Ya, tanya dulu kenapa bercakap gini, apa maksud sebenarnya. Boleh ni live kan ni? Live ke tak? Saya kadang-kadang live ni susah juga nak cerita benda-benda tertentu. saya nak cakap gini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pengalaman, tapi saya yakin di hadapan saya ni orang-orang berilmu, dia banyak pengalaman. Tuan-tuan saya ni tak banyak sangat, tapi nak bagi tahunya, pernah satu kali saya duduk dalam mahkamah tengok satu kes perbicaraan. Ada seorang ni saya nak tengok hakim, tuan-tuan sekalian, qadi. Saya nak ceritakan sini qadi lah, hakim. Betapa teliti dia. Ada seorang ni, dia kena tangkap banyak kali kat isteri dia. Dia panggil apa? Kantoi ke apa? Dia bermesej dengan ni, minta maaf tuan, tadi saya cerita umum sebagai iktibar. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak buat pandai-pandai lah, jangan sampai kena tangkap. Baik. Hakim tanya, apa masalah sebenarnya? Maka isteri dia dulu mulakan. Dia kata gini, suami saya ni, dia dah berjanji dengan saya, kalau saya tangkap kali sekiannya, kira jatuh talak. Jadi isteri dia ni tuan-tuan sekalian dah banyak kali dah tangkap suami dia ni bermesej dengan orang perempuan lain. Akhir sekali dia kata, kalau saya tangkap abang lagi sekali dapat bermesej dengan orang perempuan, kira jatuh talak. Akhir sekali abang dia ni, suami dia ni kata, okey, abang setuju. Kalau abang kena tangkap lagi sekali kat you, kira jatuh talak. Ni tak cerdik lah tuan-tuan sekalian, jangan sampai tahu. Tapi dia sampai tahap ini, tak tahulah dia takut bini ke apa, tak tahulah. Tapi dia bermesej, kalau dia takut dia tak mesej awal-awal. Akhirnya tuan-tuan, lepas dia janji itu tak sampai satu hari. Tak sampai satu hari pun kena tangkap dengan isteri dia, tangkap dia. Duk mesej dengan perempuan. Jadi sampai kat depan hakim, macam mana jatuh tak jatuh? Jadi hakim tanya, apa maksud awak yang mengatakan pada suami awak kalau kena tangkap bermesej dengan perempuan? Apa maksud awak? Dan memang dia bermesej dengan perempuan. Ya, bermesej dengan perempuan. Jadi jatuh tak? Tentu lagi. Sebab perempuan tu, mak dia pun perempuan, adik perempuan dia perempuan, makcik dia perempuan.
Nenek dia perempuan. Jadi kalau dia mesej perempuan mana? Ini umum. Sepatutnya dia cakap kalau you bermesej lagi dengan perempuan apa. Dia kena cakap tu. Perempuan-perempuan yang bukan mahram contohnya. Jadi dia kata perempuan. Perempuan mana semua perempuan. Tengok tuan-tuan, tidak terlalu kita kata, ya dia dah bermesej, betul awak mesej? Ya saya mesej. Jatuh talak. Tak boleh gitu. Ini orang panggil orang-orang yang begitu sekali teliti dalam berbuat sesuatu, mentang-mentang dia ada kuasa, dia qadi, maka jangan terlalu mudah menjatuhkan hukuman ke atas seseorang. Orang ini Allah cinta pada dia, tuan-tuan. Allah Ta'ala ni kadang-kadang bila mana bertembung antara hukum Allah, dia tu Allah yang berhak menentukan segala-galanya, tak boleh kita pertikai. Kalau dia letak haram, haram lah kita kena kata. Kalau dia kata halal, halal. Tapi contoh khinzir ni benda haram. Tapi ada bab tertentu di saat bertembung dengan nilai kehidupan manusia, nyawa manusia, hukum itu dia Allah pinggirkan kerana sayangnya Allah pada manusia. Ya darurat. Bila mana darurat? Manusia boleh makan tak khinzir? Boleh. Habis hukum haram tadi? Tak ada hukum haram tadi, dipinggirkan sekejap. Kenapa? Nak jaga nyawa manusia. Apa maknanya? Allah cinta pada manusia. Tiba-tiba kita saja je hukum manusia itu semudah itu. Dan Allah Ta'ala ni kalau kita baca ayat Quran banyak, tuan-tuan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dia Allah inginkan kepada kamu wahai manusia mudah. Allah tak nak kamu susah. Tiba-tiba kita ni susahkan orang. Allah memudahkan kita. Tiba-tiba kita susahkan. Tuan-tuan, daripada 50 waktu tinggal 5. Tuan-tuan boleh bayang tak? 50 waktu, sayangnya Allah pada umat Nabi Muhammad ni daripada 50 jadi 5. Macam saya cerita tadi lah, harga 50 tiba-tiba bagi RM5. Tuan-tuan jual satu produk. Ustaz, produk ni Ustaz bagus ni, berapa? 50. RM5 tak boleh? Mana boleh? Mana ada 50 tawar RM5? Agak-agak lah Ustaz. Tapi Allah la haula wala quwwata. Tuan-tuan tak rasa? Ada rasa apa tak? Daripada 50 waktu jadi 5. La haula wala quwwata illa billah. Sayangnya Allah pada kita, tiba-tiba ada orang ni tuan-tuan tak faham erti cinta atas kehidupan manusia ni. Betapa Allah cinta pada umat Nabi Muhammad, tak nak menyusahkan umat Nabi Muhammad. Tiba-tiba kita menyusahkan. Yang ni Allah tak sayang orang ni, menyusahkan umat Nabi Muhammad. Allah nak kita mudahkan. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, sebab tu saya suka juga, insya-Allah akan datang nanti ada beberapa bahasa Arab saya akan cerita pada tuan-tuan. Dia ada seni bahasa Arab ni, bagaimana Nabi menggunakan perkataan, bicara. Saya bawa satu contoh tuan-tuan, bab mudah tadi. Ada satu surah Insyirah. Faman ya'mal misqal Allahumma salli alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Baik, kalau kita perhati bahasa Al-Quran ni, fa inna ma'al usri yusra. Perkataan susah Allah letak alif dengan lam. Perkataan mudah Allah tak letak alif dengan lam. Ayat kedua, perkataan susah Allah letak juga alif dengan lam. Perkataan mudah Allah tak letak alif lam. Baik, apa maknanya kata ulama? Di atas satu kesusahan Allah bawa dua kesenangan yang berbeza. Fa inna ma'al usri. Usri itu susah. Ada satu susah, tapi berserta susah, bukan selepas susah. Tengok Allah Ta'ala sayang dia kita kepada umat Nabi Muhammad. Bukan selepas susah ada senang, tak. Semasa duduk tengah susah ada senang, cuma kita tak perasan. Dan kalau kita lalui susah yang sama, kita ada senang yang kedua, senang yang lain. Sebab tu sekali susah dia senang. Itu ayat Quran. Kenapa Allah tak nak kita susah? Tiba-tiba kita susah-susahkan sesama kita. Allah tak suka orang. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Sampai pukul apa kita ni? Okey dah tak? Tak nak susah-susahkan tuan-tuan. Banyak kerja lagi kita nak buat. Okeylah untuk hari ni sebagai muqaddimah. Boleh? Nampak tak nak? Ada soalan? Tapi kata saya baca satu lagi lah, boleh ya? Boleh tuan-tuan? Tak nak susahkan tuan-tuan ni. Satu lagi saya baca. Yalah, sekali datang insya-Allah saya akan baca 2 atau 3 hadis supaya kita cepat khatam. Yang penting kita nak tahu siapa Allah cinta dan bagaimana kita nak jadi orang yang dicintai. Baik, al-hadis tsani, hadis yang kedua.
An Aisyah, daripada Sayyidah Aisyah, ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi, iaitu isteri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut Ummul Mukminin, ya, ibu kepada orang beriman. Anna Rasulah, bahawa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata, ya Aisyah tu, wahai Sayyidah Aisyah, inna Allah, sesungguhnya Allah. Ini pun ada perkataan inna, sungguh Allah, rafiqun, Allah adalah Tuhan yang maha rafiq. Apa makna rafiq? Lembut, lemah lembut. Allah Ta'ala ni begitu sekali berlemah lembut. Tuan-tuan, orang kafir, subhanallah, syirik, kafir, macam-macam yang Allah larang dia buat, tapi Allah bagi rezeki, Allah bagi dia sehat, Allah bagi dia masyhur, Allah bagi dia mudah. Bahkan kalau setengah-setengah orang kafir tu, dia jauh lebih kaya pada kita, jauh lebih sehat pada kita, jauh lebih masyhur pada kita. Lembutnya tingkah laku Allah berinteraksi dengan manusia. Baik, maka yuhibbur rifqa, maka Allah juga mencintai sikap berlemah lembut. Ya, Allah tak nak kekerasan, dan Allah tak suka orang yang hidup dalam kekerasan. Kita dengan anak kita, kita dengan isteri kita, ya, dengan bahasa yang kita guna pakai, tuan-tuan sekalian, jangan nampak kekerasan. Kenapa? Allah cinta kepada orang yang berlemah lembut, pada bahasanya, pada tindak tanduknya, pada keputusannya. Okey, itu satu. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi. Dan dia, Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan ke atas kelembutan apa yang tidak diberikan ke atas kekerasan. Ya. Allah beri kepada kita beberapa banyak kelebihan atas kelembutan sikap, kelembutan bicara, kelembutan yang kita berinteraksi dengan seseorang, yang Allah tak akan beri kepada sikap kekerasan. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah, dan memberi apa yang tidak diberikan ke atas selain daripada sifat selainnya. Dengan arti kata mudahnya ialah banyak, orang panggil apa, perkara-perkara ataupun banyak kelebihan-kelebihan, kurniaan-kurniaan, limpahan-limpahan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang bersikap lembut, yang berlemah lembut. Sebab tu Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, Arak-arak Badui kan, arak-arak Badui ni kadang-kadang shawl ni, ya, atau rida dia panggil, yang Nabi letak, tuan-tuan sekalian, Nabi letak, akhir sekali orang Arab datang tarik berkesan merah dekat tengkuk Nabi ni. Ya, sahabat-sahabat Nabi marah, ada sampai patah, aku pukul, macam mana wahai Rasulullah? Kata jangan, biarkan dia. Yang kencing dalam masjid. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita tak boleh terbayang Masjidin Nabawi, Masjid Nabawi. Kalau ada seorang tuan-tuan bangun-bangun kencing depan ni, tuan-tuan akan cakap apa kat dia agak-agak? Agak-agak bahasa apa yang keluar kat kita? Bangang ke? Bodoh ke? Macam-macam bahasa kadang-kadang mungkin keluar. Apa benda ni? Ada otak ke tak ada otak ni? Wallahualam. Tapi Nabi kata apa, tuan-tuan? Sahabat Nabi nak pergi tahan. Nabi kata apa? Jangan-jangan, biarkan dia kecil sampai habis. La haula wala quwwata illa billah. Sikap. Tuan-tuan boleh bayang tak? Allah. Inilah yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang salah, dia salah tak? Memang dia salah. Salah lah tuan-tuan, kencing dalam masjid, subhanallah. Kalau kencing kat depan tangga masjid tu okey sikit tak? Ya ke okey? Mana ada okey juga pun. Kalau you pun you nak kencing, you kencinglah kat depan tangga tu. Mana ada boleh cakap gitu, kencing kat tandas sajalah. Tapi itulah Rasulullah. Betapa berlemah lembutnya Rasulullah. Itulah Habibullah, kekasih Allah, yang membawa satu mesej dalam kehidupan kita, berkasih sayang dan terhadap orang yang salah. Memang dia salah, dia salah, tapi tak ada hak kita nak hina dia, tak ada hak kita nak maki dia. Apa hak kita nak maki dia? Memang dia salah, ambillah tindakan sewajarnya. Dunia hari ini tuan-tuan, dia cari salah orang, dia sebar satu dunia, dia maki habis-habisan. Apa hak dia maki orang? Ada satu kali, minta maaf, saya bukan nak puji, tidak, tapi ada satu kali tu tuan-tuan sekalian, ada seorang artis tu, dia dapat apa, anugerah Sayyidah Aisyah Khadijah tu, tokoh Ummul Mukminin, dia artis, ya. Maka dia diberi tokoh Siti Khadijah, tuan-tuan. Saya tak ingat masa tu. Ada orang komen, dia ni sampah, dia ni tak layak dapat ini, dia ni, apa hak kita kata orang sampah?
Kalau sekalipun dia sampah, apa hak kita kata dia sampah? Kita ni mulia sangat kan? Sama juga kita kata, oh ini ahli neraka ni. Apa hak kita kata orang ahli neraka? Kita ahli syurga kan? Benda-benda begini tuan-tuan, kalau kita betul-betul bawa diri kita, Allah cinta pada kita. Allah sayang pada kita. Allah kalau dia sayang, dia tak akan benci lagi. Mana Allah berubah-ubah? Kita saja yang berubah, kata kita lemah, kita manusia. Allah mana berubah-ubah? Boleh tuan-tuan sekalian? Baik, saya baca ringkas insya-Allah di sini. Kelembutan merupakan suatu sifat yang mulia dan penuh kebaikan. Ia melambangkan kepada ketenangan hati dan akhlak yang tinggi bagi orang yang beriman. Kalau bila mana orang tu berlemah lembut, bicaranya tindak tanduknya, itu lambang ketenangan dalam hati dia, lambang akhlak dia mempunyai akhlak yang tinggi. Akhlak ni tuan-tuan, dia ada dua amalan, kalau tuan-tuan bawa balik akhirat, dia berat timbangan amalan tuan-tuan. Ada satu hadis Nabi mengatakan, asqalu ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah. Asqal, seberat-berat, ma yudha'u fil mizan, benda yang diletakkan di atas timbangan amalan yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Ada dua. Yang pertama, taqwa Allah, bertakwa pada Allah. Sebab tu kita orang lelaki ni tuan-tuan mesti wajib memiliki takwa. Sebab tu tiap-tiap minggu bertakwalah. Dan kalau susah sangat, minta dengan Allah, ya Allah, kau jadikan aku orang bertakwa, ya Allah. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Siapa-siapa bawa balik akhlak mulia, dia letak akhlak itu di dalam timbangan amalan dia, memang dia akan berat, kata Nabi. Bukan setakat berat, asqal, yang paling berat. Dan salah satu akhlak yang mulia ialah orang itu terbukti, kata Nabi, terbukti orang itu memiliki akhlak yang tinggi lagi mulia bila mana dia berlemah lembut dengan seseorang, dengan isteri dia, dengan anak-anak dia. Memang kita ayah kadang-kadang kena nak tunjuk garang juga kan. Garang-garang lah, tegas-tegas lah tuan-tuan. Garang tak apa, tegas lah, tapi jangan terlalu keras. Terlalu keras. Baik, saya baca sikit lagi. Habislah tuan-tuan. Sebaliknya, sifat kasar dalam bahasa Arab disebut al-unfu. Sifat kasar merupakan sifat yang dibenci oleh Allah. Tak payahlah nak tunjuk apa dia panggil, tunjuk something apa. Allah benci kamu. Kalau kita cakap kat dia lah, you nak tunjuk something tak payahlah, you nak tunjuk keras tak payahlah. Allah, orang macam ni Allah benci. I pun tak nak layan. Tuan-tuan jangan layan lah orang yang kasar-kasar ni, tak payahlah. Kalau dia bercakap kasar dengan kita, okeylah, kita bawa dia, okey, terima kasih lah, minta maaf lah. Kita orang nak bertindak apa-apa kasar, tak payahlah tuan-tuan sekalian, rugi masa kita. Kalau kita turut sama dengan dia, sama-sama kita kasar, dia kasar, dua-dua Allah benci. Benci, yang paling kita takut, kata guru saya, ialah sampai satu tahap Allah murka. Benci dan murka. Maka murka ni dalam bahasa Arab disebut, yang kita doa tu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Biasanya perkataan murka dia akan gabung dengan neraka. Sebelum murka itu Allah benci dulu. Tu wa'iyadzubillah. Kemudian saya baca sikit lagi, baginda Nabi SAW dan sepatutnya dijauhi, dibenci oleh Allah dan baginda Nabi SAW, dan sepatutnya dijauhi oleh orang yang beriman. Di dalam riwayat yang lain menyebut man yuhramil rifqa yuhramil khaira, atau man, sesiapa sahaja yang diharamkan sifat berlemah lembut, maka diharamkan juga kepadanya kebaikan. Apa maksudnya? Seseorang itu yang tidak lagi sifat berlemah lembut, bahkan dia bersifat keras dengan seseorang, maka Allah haramkan atau Allah tegah kebaikan kepada diri dia. Tak ada lagi kebaikan pada diri dia. Ini tuan-tuan sekalian ya. Jadi oleh yang demikian, mereka yang bersifat dengan lemah lembut akan mendapat kebaikan yang berganda yang tidak diperolehi oleh yang tidak bersifat dengan sifat tersebut. Itu maksudnya. Okeylah tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada pagi ini dua hadis tu insya-Allah pada masa akan datang nanti saya ringkas-ringkaskan lagi. Tapi hadis ni dia hadis yang ringkas-ringkas aja tuan-tuan. Dia hanya sebut secara direct, orang ni Allah cinta, orang ni Allah benci, orang ni Allah cinta. Bagaimana nak jadi ke tahap ini? Maka begini disebut secara ringkas insya-Allah. Ada soalan ke tuan-tuan? Kalau ada dalam ni. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Boleh tak kita rujuk diri kita sebagai kekasih Allah? Atau istilah kekasih Allah itu hanya digunakan untuk para nabi dan rasul aja saja ke? Mohon pencerahan. Baik tuan-tuan sekalian, ialah
Dia kekasih Allah ni, dia bukan para nabi dan para rasul sahaja. Memang mereka-mereka ni adalah kekasih Allah. Ya. Kekasih Allah yang kita cakap tadilah. Tadi. Jadi tadi kita dah belajar 4 golongan. Ni orang-orang yang dicintai Allah, dikasih Allah. Yang tadi pertama, dia memudahkan urusan menjual. Ni. Yang kedua, dia memudahkan urusan membeli. Yang ketiga, dia memudahkan urusan dalam membuat keputusan. Yang keempat, golongan keempat tadi ialah orang yang bersikap berlemah lembut. Maka inilah kekasih-kekasih Allah. Wali-wali Allah itu memang confirm kekasih-kekasih Allah. Tapi siapa wali Allah? Wali Allah ni tuan-tuan, inilah sifat-sifat wali Allah. Kalau kita tanya siapa wali Allah? Ini tadilah. Yang kalau dia berjual beli, dia memudahkan jual beli, dia buat keputusan dengan mudah, dia berlemah lembut, itulah kekasih Allah. Maka soalan tadi, boleh tak kita sandarkan diri kita atau menyebut diri kita ni kekasih Allah? Kalau kita bersifat sebagaimana apa yang disebut oleh Nabi, itulah kekasih Allah. Bukan semata-mata kepada Nabi dan Rasul sahaja. Okey, wallahu alam. Satu tu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Allahumma salli. Doakan Nabi Muhammad.